Cepat masuk. Ramai yang tengah masuk ni. Cepat. 8 suku dah ni. Okey, baik. Kita mulalah. Kalau bersedia ya, yang mana tak basuh muka lagi, pergi basuh muka dahulu. Okey. Kita nak suruh bercakap tu sebab nak minta respon lah. Sebab nak minta anda bertutur secara lisan. Bukan nak mendera, jangan takut. Hong, kenapa tinggalkan kelas? Kenapa left? Tiga 34 orang. Masuk lagi. Jangan risau, jangan sampai left. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Berkali bagi saya. Okey, untuk tutorial iaitu 4.4.2 mempersembahkan seloka dan gurindam dengan nada dan intonasi yang sesuai menggunakan pelbagai media secara kreatif. Itulah tugasan awak dalam tutorial. Okey. Awak kena lagukan seloka yang ada pada muka surat 117. Ada tu dalam kotak, seloka Cafe Hipster. Dan awak boleh rakam berbagai media, awak boleh rakam dan send kepada cikgu lah dalam grup Telegram. Okay. Apa yang admit ni? Nanti saya tak nampak nak tengok. Ada yang masuk tu. Maklumkan kepada saya ya, takut saya terkeluar dari radar. Hari tu dah terkeluar, cakap dengan seorang. Tak boleh maklumkan kepada saya melalui phone pun boleh. Okey, ini tutorial awak. Semalam saya dah hantar, saya takut ada yang dah cuba nak buat sebab takut pagi tak sempat nak bangun kan. Murid hendaklah merakam dan mempersembahkan seloka Cafe Hipster muka surat 117 mengikut nada dan intonasi yang sesuai. Seloka kan, seloka yang hari Rabu tu kita dapat buat sekejap. Seloka berbuat istana zaman dahulu yang mengisahkan tentang bagaimana istana itu dibina oleh 44 orang tukang dan utas
Dan akhir sekali di tengah-tengah tu dia menceritakan reka bentuk keindahan istana tersebut. Dan akhir sekali istana tersebut tersergam indah dan akhirnya tukang-tukang kayu itu semua meninggal dunia. Sila hantar rakaman seloka dalam kumpulan Telegram kelas masing-masing sebagai evidence untuk penilaian standard pembelajaran 4.4.2. Kalau awak tak ingat bagaimana cara nak berseloka, awak boleh tengok dalam YouTube ataupun cikgu boleh share dengan awak ada bagaimana cara nak lagukan seloka. Saya macam dah share ke belum? Okay, kalau awak nak mudah, awak ingat seloka Pak Kaduk. Aduhai malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai, ada nasi dicurahkan. Dia macam na 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 gitu seloka. Sekejap, cikgu nak tanya, cikgu dah tekan record ke belum? Dah Kelas? cikgu dah tekan dah. Saya dah tekan record ke? Cikgu dah tekan dah. Okey, terima kasih respons. Sama-sama. Okey. Baik. Minggu ni hari ni ialah hari terakhir dan minggu yang terakhir untuk kita sentuh tema 9. Minggu depan dah tema 10. Okey, tema 9 ekonomi keusahawanan. Apa selalu salah keusahawanan? 1A saja. Keusahawanan dan pengurusan keuangan. Okey. Ini tema 9. Perkara pertama yang cikgu nak fokus hari ini ialah berkaitan dengan kemahiran membaca, iaitu 2.3.2 SP-nya iaitu membaca untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah daripada pelbagai bahan menggunakan teknik bacaan yang sesuai. Dia suruh kita, objektifnya ialah membaca sekurang-kurangnya satu perenggan ketikan sahaja pun dah boleh menggunakan teknik yang sesuai untuk mengenal pasti sekurang-kurangnya satu masalah daripada bahan dan selesaikan dia macam mana. Okay, dan penyelesaiannya. Okay, kita boleh gunakan teknik bacaan asid. Teknik ini menggalakkan pembaca membaca teks secara aktif. Interaksi dan fokus pembaca dengan teks dikekalkan kerana pembaca perlu membuat pertimbangan terhadap bentuk dan maklumat yang dibaca. Dia asid ni, bila masa kita baca tu, ayat tersebut kita rasa macam, oh aku agree tak? Bersetuju. Maka kita catatkan A di hujung ayat tu. Pada akhir perkataan, bukan akhir perkataan, pada titik, dekat titik tu. Confusing. Kalau kita rasa ayat tersebut, kita baca banyak kali, aku tak faham lah, confuse lah aku ayat ni. Jadi awak boleh tulis C sebab dia confuse akan mengelirukan anda. Manakala semasa kita baca tu, kita rasa interesting. Interestingnya, menariknya tentang COVID-19 ni. Jadi kita tuliskan I. Begitu juga dengan D, disagree. Jika kita tidak bersetuju dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan itu, maka kita boleh tuliskan D. Teknik kuat, teknik itik pun boleh guna. Teknik kuat boleh guna juga. Tapi lebih mudah lah kalau menggunakan teknik asid. Okey. Kita tengok muka surat 118. Muka surat 118. Siapa nak cuba baca dulu? Bacalah dulu, Maira membaca ni. Amira ada, Amirul? Amirul Helmi ada, 5M? Tak masuk kelas? Senyap ni.
Joel? Joel ada Joel? Tak ada juga? Oh, sudah. Mel, silakan Mel. Melissa. Panggilan semakin diterima. Muka surat 118. Melissa. Yang atas tu cikgu. Ya, Mel boleh baca yang bermula dengan Ali. Ali mengetahui bahawa panggilan ialah perkhidmatan penempatan pengangkutan melalui aplikasi elektronik. Persoalan yang bermain dalam mingganya adalah perkhidmatan ini benar-benar signifikankah kini? Bagaimanakah pula prospeknya pada masa hadapan? Baik, terima kasih Mel. Jadi kalau kita baca ayat ini, adakah kita bersetuju ataupun kita tidak bersetuju ataupun mengelirukan ataupun kita bersetuju. Maksudnya asid tadi ada 4 perkara. Adakah mengelirukan kita? Saya rasa tak ada keliru pun. Yang ni sangat setuju. Maka awak boleh catatkan A, agree. Just catat dalam buku je. Tak apa, guna pensel. Okay. Lupa nak ambil pen saya, tak apalah. Okay, kat sini A, agree. Okay. Ni panggilan ni. Panggilan. Apa benda ni panggilan ni? Panggilan ni awak memang buat hari-hari lah. Yang mana memang guna perkhidmatan panggilan, memang dia guna hari-hari. Cuma bila sebut dalam bahasa Melayu dia panggil panggilan. Awak selalu gunakan hailing lah kan. Okay, panggilan. Ali mengetahui bahawa panggilan ialah perkhidmatan menempah pengangkutan melalui aplikasi elektronik. Cuma Ali fikir adakah betul ke perkhidmatan ini benar-benar penting? Signifikan tu bermaksud penting pada zaman sekarang. Bagaimana pula keadaannya pada masa hadapan, prospeknya, jangka masa yang akan dihadapinya pada masa hadapan? Adakah semua penduduk akan menggunakan panggilan? Itu maksud dia. Okay, panggilan untuk apa? Makanan, untuk barangan dan juga untuk penumpang. Okay, apa kata mereka? Apa kata mereka? Silakan. Adam Aiman, 5J ada? Adam? Tak payah tunjuk muka pun tak apa, guna mic sahaja. On mic je. Adam Aiman, 5 Jati. Tak ada? Silakan. Arsyad ada? Muhammad Arsyad, 5 Jati. Tak ada cikgu. Ada? Tak. Yang ada. Oh, tak ada. Okey. Norman ada? Ya saya. Ya, okey, silakan Norman. Perkhidmatan panggilan membolehkan saya menempah kenderaan dari mana-mana lokasi. Saya juga boleh mengesan kedudukan dan laluan pemandu serta berkomunikasi dengan pemandu jika perlu. Okey, terima kasih. Kata Encik Muhammad Badrul bin Zaman, itu penumpang. Maka kalau saya bersetuju. Perkhidmatan panggilan bolehkan saya menempah kenderaan dari mana-mana lokasi. Saya juga boleh mengesan kedudukan dan laluan pemandu serta berkomunikasi dengan pemandu jika perlu. Maksudnya di sini, kita bersetuju ataupun kita rasa interesting. Mari kita tuliskan I dekat tepi ni kan, dekat ujung ni. Itu je cara teknik untuk kita membaca. Okey, kita tengok Encik Abdul Rahman. Encik Abdul Rahman kata apa ya? Azim Iman ada? 5J? Tak ada? Iskandar? Saya cikgu. Ya, silakan Iskandar. Jadi Encik Abdul Rahman bin Mazlan.
Okey. Saya berpeluang untuk menambahkan pendapatan keluarga dengan menjadi pemandu sambilan. Konsep menggunakan kenderaan sendiri menjadikan saya tidak terbeban dengan pajakan sewa kenderaan. Saya boleh log masuk dan log keluar sistem aplikasi e-panggilan pada bila-bila masa. Terima kasih, Ego. Ya, terima kasih, bagus. Katanya Encik Abdul Rahman ni dia buat part time. Dia buat kerja sebagai pemandu sambilan. Okey. Konsep menggunakan kenderaan sendiri menjadikan saya tidak terbeban dengan pajakan sewa. Maksudnya dia tidak perlu sewa taksi, dia tak perlu. Okey. Dia boleh guna kenderaan dia sendiri. Saya boleh log masuk dan log keluar sistem aplikasi e-panggilan pada bila-bila masa. Ini pun interesting. Menarik. Jadi awak boleh tulis I dekat situ. Okey. Kita boleh tengok pada muka di sebelah kanan ni berkaitan dengan syarikat Uber yang berpangkalan di San Francisco, Amerika Syarikat, memulakan perniagaan pengangkutan penghantaran di 785 buah lokasi di seluruh dunia. Aplikasi tersebut telah memacu ekonomi dan perubahan sosial masyarakat dunia termasuk di Malaysia. Hebat kan? Kagum lah. Okay, awak sebenarnya e-panggilan ni yang kita duk call GrabFood, Foodpanda, Grab kan, nak pergi mana-mana dan nak makan apa-apa dan juga nak hantar barang. Okay, saya rasa dalam kalangan kita pun ada yang bekerja kan, ada yang bekerja Foodpanda ke GrabFood ke sebagai rider kan. Itu kita sepanggil sebagai e-panggilan. Betapa glamournya. Saya kan bila saya keluar sepanjang PKP ni memang keluar cari air kelapa lah. Saya keluar selalu dekat kawasan Kampung Pandan. Pandan kan dia belum banyak tempat menjual. Tempat orang jual kat tepi-tepi tu pun. Ya Allah, penuh pemandu-pemandu. Ada yang berbasikal juga. Ada yang berbasikal. Mungkin disebabkan limit untuk motosikal tu dah cukup. Jadi yang mana nak guna basikal, boleh guna basikal. Okay. Kita tengok memang ramai lah depan KFC, McDonald, kedai-kedai makan. Dia orang memang beratur lah ambil dia punya pesanan e-panggilan. E-panggilan ini dibuat oleh siapa? Oleh kita yang berada di rumah. Saya masa saya keluar tu, saya rasa macam subhanallah, hebatnya dia orang kan. Sebab, kenapa saya kata hebat? Sebab dia membantu kita. Dia membantu kita yang duduk rumah ni. Dia membantu kita yang duduk rumah ni, bantu kita untuk beli barang tanpa kita keluar. Tanpa kita susahkan diri kita, bazirkan kos kita, tak payah. Jadi dia membantu kita. Kalau tengok dekat jalan-jalan tu memang tak adalah kereta ataupun motor yang banyak, tapi hanya dia orang sahaja yang ramai. Ramai ada yang berpakaian biasa, ada yang pakaian Panda, GrabFood. Kalau tengok macam wah, macam dulu tak adalah macam tu kan. Sekarang makin seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Betapa nak cakap banyaknya menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Okey, kita tengok dekat sini, apakah peranan kerajaan? Ini menarik syarikat Uber ni menarik. Interesting. Boleh tuliskan I. Peranan kerajaan. Kerajaan menyediakan garis panduan perkhidmatan e-panggilan, menguatkuasakan syarat-syarat permohonan lesen perniagaan pengantaraan, menguatkuasakan syarat kepada pemandu yang ingin mendaftar sebagai pemandu e-panggilan. Untuk pengetahuan awak, saya tak pernah order Foodpanda. Ganas kan? Saya dengan suami ni, dengan Cikgu Amin ni jenis suka pergi beli sendiri. Okay. Tapi Foodpanda, GrabFood selalu datang ke tempat kami. Menguatkuasakan beberapa syarat kenderaan yang akan didaftarkan sebagai kenderaan rasmi e-panggilan. Menetapkan kadar komisen maksimum yang boleh dikenakan bagi setiap perjalanan. Katakan kita order KFC, harga dia RM80 kan. Jadi bayaran untuk penghantaran ialah katakan RM8 ataupun RM5. RM3 dapat dekat pemandu, RM2 dapat dekat Foodpanda. Macam itulah yang saya faham
Okey. COVID-19. Konsep e-bazar guna e-panggilan sahaja dibenarkan. Itu pada berita baru-baru ini pada tahun lepas, iaitu 15 April tahun 2020. Masa tu kita telah menjalani PKP yang pertama. Okey. Kadang-kadang awak kata, cikgu saya selalu dengar e-hailing. E-hailing tu samalah dengan e-panggilan. Okey. Senanglah. Perkhidmatan e-panggilan ni macam nak naik kereta ke, nak naik taksi ke, dia ada banyak. Dia tak semestinya Grab je kan, dia ada EasyCab, ada beberapa jenis lah e-panggilan. Saya ni jenis takut nak naik Grab, saya naik EasyCab. Jadi daripada situ saya ada dia punya apps dia, dan kalau nak pergi mana-mana terus buat e-panggilan untuk EasyCab. Okey, tafsiran e-hailing ataupun e-panggilan. Kenderaan motor yang muatan tempat duduknya 4 orang dan tidak lebih daripada 11 orang termasuk pemandu yang digunakan untuk membawa orang dalam mana-mana perjalanan sebagai balasan bagi tambang perseorangan atau tambang berasingan bagi setiap satunya, yang perkiraan, penempahan atau transaksi dan tambang bagi perjalanan itu dipermudah melalui suatu aplikasi elektronik mudah alih yang disediakan oleh suatu perniagaan pengantaraan. Perniagaan pengantaraan tu yang kita upload kan, upload dalam Play Store. Kalau kita nak guna Foodpanda, nanti kita buat Foodpanda. Ada juga yang tak menggunakan kita tak payah mendaftar dengan Foodpanda, kita macam jadi pemandu sendiri, maksudnya secara personal lah, macam lama kan. Maksudnya kalau saya contohlah saya buat kek, saya pun nak kawan saya yang dekat Rawang nak beli kek tu, tapi saya tak boleh hantar jauh kan, Rawang jauh lah. Jadi saya menggunakan perkhidmatan Lalamove. Saya kena upload dulu Lalamove, cari dulu dan tanya dulu rider mana yang boleh pergi ke Rawang. Okey, perkhidmatan Grab lebih menyeluruh. Okey, saya nak suruh siapa baca berita ni. Best lah berita ni. Ada banyak bahan ni. Ada banyak bahan kat sini. Ya, silakan. Siapa ya? Iskandar. Iskandar, silakan Iskandar. Okey. Kuala Lumpur. Baca Penyediaan. Okey. Penyedia perkhidmatan e-panggilan, Grab menyasarkan untuk menjadi penraju perkhidmatan mobiliti bersepadu di Asia Tenggara menerusi satu aplikasi mudah alih. Rancangan itu membabitkan visinya mengukuhkan mobiliti perkhidmatan yang lebih menyeluruh dengan menawarkan pakej penghantaran makanan yang dikenal sebagai GrabFood. Bayaran tanpa tunai melalui GrabPay perkhidmatan berkaitan kewangan dan produk ada lain. Ketua Negara Grab Malaysia, Sean Goh, berkata rancangan itu akan dilaksanakan dalam masa terdekat yang akan dilakukan secara berperingkat. Beliau berkata dengan membina platform bagi kepentingan gaya hidup pengguna, Grab pada masa yang sama dapat mendapat manfaat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan pelanggan, pemandu, peniaga dan pihak penghantaran. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Iskandar. Okey. Kita sendiri pun baru tahu kan, Ketua Negara Grab Malaysia, Sean Goh. Betapa hebatnya ada Ketua Negara Grab Malaysia. Betapa pentingnya perkhidmatan Grab. Lebih-lebih lagi dalam tempoh PKP ni kan. Memang mencabar betul lah keadaan kita. Ni dah masuk minggu ke-4 sampai 28 Jun kan. Kita menunggu apa kata Perdana Menteri berkaitan dengan adakah disambung, adakah dihentikan atau bersambung dengan PKPB ke. Kesianlah, saya sangat kesian dengan keadaan sekarang kan. Ada ramai yang tak bekerja, tapi bagus yang tak bekerja, dia cuba untuk buat Grab.
kisahlah Grab dari segi penghantaran makanan ataupun dari segi penghantaran penumpang. Cuma sekarang mungkin dari segi untuk nak hantar penumpang tu kuranglah sikit. Kenapa saya kata kurang? Sebab nak pergi mana? Kita tak boleh, kita nak pergi mana-mana pun kita kena ada surat kan daripada polis. Sebab kita hanya boleh berjalan sampai 10 km saja. Jadi nak pergi mana-mana dalam lingkungan 10 km lah. Kecuali kalau kita ada surat lah. Ada surat pengesahan daripada polis. Okay. Disyorkan untuk anda, PKP Grab bantu digitalkan Bazar Ramadan. Grab umum Toyota sebagai pelabur utama. Tengok pelabur dia pun dah besar, syarikat besar. Toyota. Grab peluas perkhidmatan ke bandar kecil Semenanjung. Yes, dulu tak ada. Sekarang dah ada dah. Grab berkenaan program bantu peniaga makanan. Okay. Tak apa, dekat sini awak boleh baca sendiri nanti. Cuma saya nak kongsikan berita yang dalam 2-3 hari ni saya dengar dekat berita TV1 berkaitan dengan Langkawi. Sedih kan dengan Langkawi. Kalau tengok berita berkaitan dengan pusat pelancongan di Langkawi, cuba bayangkan dengan keadaan sekarang. Apa berlaku dekat Langkawi? Langkawi kan selalunya setiap hari ataupun setiap hujung minggu ataupun setiap kali cuti sekolah, cuti perayaan penuh dengan pelancong. Cuba bayangkan sekarang, apa berlaku dengan penduduk-penduduk di Langkawi? Sedangkan mereka, sumber pendapatan mereka banyak bergantung dengan pelancongan. Okay. Bila bergantung dengan pelancongan, dia orang bagi kereta sewa, kan? Bagi kereta sewa, hasil daripada bagi sewa kereta tu dia dah boleh guna untuk buat makan. Lepas tu yang bekerja di hotel-hotel, homestay, pusat-pusat pelaminan tu berapa ratus ribu. Ya Allah, saya pun tak tahulah apa yang berlaku dengan Langkawi. Langkawi sangat sepi lah. Kalau awak nak tahu, awak boleh google tentang Langkawi. Itu 2 hari ni memang saya dengar cerita pasal Langkawi. Sebab memang kebanyakan 90% ke atas lah. Mereka memang dalam sektor pelancongan. Orang yang kerja kerajaan tak apalah, kan? Dekat sana tak ada masalah lah yang kerja dalam sektor pelancongan tu. Mana ada pelancong boleh pergi? Kalau buat Grab pun nak buat dekat siapa? Kan? Kesian lah. Kesian sangat apa yang berlaku tu. Okay. Kami mahu memperkasakan bandar pintar masa depan dalam kalangan pengguna Grab kerana hubungan ini dapat membantu semua pihak untuk terus berkembang pesat. Saya mula-mula saya tengok ramai-ramai rider tu, saya terfikir, saya tanya Cikgu Amin, macam mana dia buat perkhidmatan ni? Macam kita order, lepas tu bagaimana dengan bayaran? Sebab ya Allah, kesianlah awak yang berita terbaru ni, ada seseorang tu dia order makanan dalam harga RM80. Jadi yang dah buat panggilan lah dalam RM80. Jadi pemandu tu guna basikal je nak hantar makanan. Pekerja seseorang tu ialah pekerja dekat Shell kan, dengan harga RM80. Apa nak bayar pergi hantar tu makanan? Bukan makanan aku tak order pun. Tapi nombor phone encik ni katanya si rider pemandu tu. Tak, aku tak order pun. Tak tahu siapa guna phone aku, siapa guna nombor aku. Aku tak order pun. Ya Allah, kesian awak RM80. RM80 dengan tak bayar lagi sebab Foodpanda ni pun dia ada yang bayar secara online, ada yang bayar cash kan. Bila sampai makanan tu baru bayar pun ada. Jadi tak bayar. So penyelesaian dia jual dekat orang-orang yang ada dekat Shell tu lah. Maksudnya pelanggan-pelanggan yang pergi nak masukkan minyak kereta kan. Ada orang kesian, orang tolong belilah. Kesian lah kalau jenis-jenis yang kita sebagai rider ni kita dah pergi hantar makanan kan, dah tolong belikan, kau tak nak bayar dan kau tak mengaku pula.
Tak tahulah di pihak dia. Mungkin betul dia tak order. Mungkin saja nak main-main, tak tahu. Tak boleh nak kata. Okey. Grab bermula dengan menjadikan sistem pengangkutan lebih cekap dan kini tiba masa kami memperkenalkan GrabFood pada hujung Mei ini dan GrabPay sebagai dompet elektronik. Oh, GrabPay, dompet elektronik pun ada weh. Tidak lama lagi. Katanya pada sesi taklimat Grab di sini hari ini. Dah lepas dah. GrabFood tu memang dah ada. Grab sejak Mac tahun ini mula mengambil alih operasi Uber Asia Tenggara secara rasmi daripada Uber Technologies Inc. yang membolehkannya melaksanakan integrasi dengan perniagaan perkongsian perjalanan dan penghantaran makanan Uber melalui platform pengangkutan pelbagai moda dan teknologi keuangan sedia adanya. Ya Allah, hebatnya. Mengulas mengenai sama ada Grab akan memonopoli pasaran e-panggilan bila berkata pihaknya sentiasa melaksanakan pelbagai usaha untuk kukuhkan perniagaan dan tidak timbul isu menjadi syarikat yang monopoli. Sebab kita kan dah ada banyak sekarang. Yang mula-mula sekali ialah Grab. Kami juga mempunyai persaingan kerana terdapat banyak pengangkutan awam turut disediakan di negara ini. Kita pengguna dan lebih berminat untuk menggunakan kenderaan sendiri. Kesian kadang-kadang yang tak masuk dalam sistem EasyCab, yang mana pemandu-pemandu taksi kan, tak guna lah awak, orang guna Grab. Jadi mana order Grab, pergi mana-mana pergi order Grab. Okey, ni soalan saya. Ni dekat tepi ni macam-macam app. Saya pun tak pernah dengar pun banyak. Kan? Ya Allah. Saya biasa kat sini yang benda EasyCab je. Awak lagi terror ni. Awak mesti semua ada ni. Okey, cikgu nak tanya, apakah kepentingan perkhidmatan e-panggilan? Ada sesiapa nak kongsi pandangan? Tawaklah, kita ada 4 soalan je. Siapa yang jawab bagi tahu nama, saya tikkan dia punya respons ataupun jawapan. Apakah kepentingan perkhidmatan e-panggilan? Ada dalam kita baca-baca tadi. Apa kepentingan e-panggilan? Hello, Cikgu. Siapa nama? Iskandar. Okey, Iskandar, silakan. Tak apa, saya boleh tanda nama awak. Okey, kepentingan perkhidmatan e-panggilan, dia memudahkan kita untuk betul lah, memudahkan kita untuk pergi ke mana-mana. Kalau nak dibandingkan dengan teksi yang tradisional, yang mana kita perlu menunggu di tempat, di macam tempat yang spesifik. Contohnya kalau kita ambil Grab, kita boleh order sekarang dan mungkin dalam beberapa 30 minit tu dia akan sampai kat bawah. Kalau macam teksi, kita perlu tunggu di tepi jalan dan agak bahaya sebab yelah kita boleh kena rompak ataupun kena mungkin langgar ke kan, tak tahu. Jadi yang ada dan panggilan ni dia memudahkan lagi kerja-kerja orang sekarang. Go. Ya, betul. Bagus. Terima kasih Iskandar. Maksudnya memang memudahkan kita lah. Ramai murid kita juga menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Kan? Ada yang dekat sekolah sembunyikan phone, dah balik tu keluarkan phone. Kenapa nak order Grab? Ramai order Grab kan? Ataupun ibu bapa pun boleh tolong orderkan. Cuma kita tak yakin lah macam mana ibu bapa nak contact kita kan. Nak confirmkan betul ke? Betul ke Grab ni? Betul ke? Okey, nombor 2. Apakah masalah yang dihadapi dalam perkhidmatan e-panggilan? Apa masalah yang dihadapi dalam perkhidmatan e-panggilan? Macam tadi saya cerita pun kan, masalah juga. Call, order, tiba-tiba, kata tak order pula. Kesian lah. Apa lagi? Apa masalah yang dihadapi dalam perkhidmatan e-panggilan? Kadang-kadang lambat, ada juga kan? Lambat, biasalah kalau kita order GrabFood nak dapatkan pizza ke KFC, orang ramai gila dekat sana. Dia pun kena beratur. Apa lagi masalah yang dihadapi dalam perkhidmatan e-panggilan? Banyak masalah ni.
Siapa sudi jawab? Apa masalah dia? Jawab terror lah. Masalah dia apa dalam menghadapi panggilan. Apa masalah dia? Rider Cikgu. lah hantar makanan. Ya, siapa? Bagi nama. Husna. Bagi nama. Husna, silakan Husna. Salah satu masalah kadang-kadang kita letak alamat lain tapi rider tu pergi ke tempat lain. So jadi order tu lambat sampai sebab salah alamat. Maksudnya kita yang salah ke ataupun rider tu yang salah hantar? Rider tu Maksudnya- kadang dia salah tengok map. Dua-dua lah. Maksudnya kita tersalah tulis ataupun kita memang betul dia tulis tapi rider tu tersalah baca alamat kan, pergi hantar tempat lain. Oh, okey. Bagus Husna. Terima kasih. Apa lagi masalah yang dihadapi? Awak mestilah setiap kali order Foodpanda tentang hari ni dah order hantar cikgu. Lambat hantar. lambat kan? Sebab saya pernah order masa bulan puasa. Saya Ya. order untuk buka puasa tapi dia hantar pukul 8.30. Order sebelum nak buka puasa. Dia hantar 8.30 tapi dia cakap masa dia hantar tu ada banyak order, so dia tak sempat nak bawa sekali banyak order tu. Oh. Dia hantar. Kalau dia lambat, dia bayar ke atau adakah atau syarikat pengantaraan itu memberikan diskaun ke? Tak ada. Kalau dia ikut dua situasi juga. Kalau macam saya pernah kena, dia dua lah. First, yang pertama dia lambat hantar dan juga dia salah bagi makanan. Yang lambat hantar tu kita boleh adukan dekat Foodpanda punya customer service. Nanti dia akan buat tindakan yang sewajarnya lah. Dia bagi diskaun. Kalau macam bab yang hantar makanan lambat tu, kan makanan lambat hantar makanan salah, kita akan contact rider tu dan mungkin rider tu akan contact orang yang order tu. And dia akan cakap, dia akan tanya dululah apa yang kita orang order. And then baru dia macam minta maaf semua and then dia suruh contact customer service and customer service akan bagi kupon bagi voucher discount. Voucher discount kadang bernilai RM10, RM20 atau RM10. Kan saya kalau saya order, saya kan tak pernah order Foodpanda ataupun GrabFood. Tapi kalau macam pizza tu dia memang syarikat dia lah. Pizza ke KFC ke ataupun pizza dia lambat, dia bagi kupon dekat kita, dapatkan pizza percuma 1 biji secara walk-in kan. Macam tu kalau pizza, kalau dia macam lambat, lebih kurang lah. Kotak pizza tu cikgu. Dekat kotak pizza tu Betul. Oh, maksudnya kalau GrabFood, Foodpanda pun macam tu jugalah. Maksudnya masalah itu boleh diajukan kepada syarikat pengantaraan lah, kan? Siapa ya nama ni? Cikgu? Awak siapa ya? Iskandar cikgu. Iskandar. Iskandar juga? Ya Allah. Sorry cikgu. Okey, tak apa. Okey, yang lain tolong bagi pandangan apa masalah lain dihadapi. Ya saya. Saya ada satu point tapi tak tahulah betul Nama? ke tak. Kristina cikgu. Kristina 5 Gaharu, right? Ya Okey, betul. silakan. Saya rasa antara masalah dia adalah kita memerlukan internet yang kuat jugalah. Kalau tak, kita tak boleh buka apps yang dia kita panggil apa, apps yang dia sediakan. Sebab kalau tak ada internet, dia akan ada masalah nak search kita punya address. Ada masalah nak payment semua tu pun ada masalah juga. Okey, maksudnya memang betul-betul lah kena internet yang kuat lah. Contohlah masa internet kita tengah yang kuat order tu, tiba-tiba internet tak ada kan? Tak kuat.
Nanti dia Kita dah loading. marah dah, kenapa tak sampai-sampai aku order ni kan. Okay. Terima kasih Christina. Okey, kita tengok nombor 3. Masih mampukah syarikat panggilan bertahan pada masa hadapan awak rasa? Siapa boleh bagi pandangan ni? Saya rasa nanti satu hari nanti pun memang makin banyak ni. Dah tak ada orang dah pergi kedai. Masih mampukah syarikat panggilan bertahan pada masa hadapan? Siapa nak bagi pandangan? 5J. Nurul Amirah ada? Nurul Amirah. Bagilah pandangan sikit. Awak rasa lah syarikat panggilan ni boleh bertahan tak pada masa hadapan prospek dia? Bagilah pandangan. Saya tak suruh buat apa pun. Suruh bagi pandangan je. Uish, dah nak pukul 9 ni. Siapa-siapa boleh nak panggil nama, nanti awak ketar lutut pula. 5J. Alia Khalida ada? Alia masuk ke kelas. Xiang Yi ada? Tak ada juga. Ya Allah. Tak lagi kita sembang dua lah Iskandar. Siapa ni? Masih mampukah syarikat panggilan bertahan pada masa depan ni? Atau pada ya, mampu. Siapakah suara di sana? Boleh tak bagi tahu di sini? Husna juga. Okey, Husna dah bagi komen tadi kan? Dia masih mampu bertahan sebab sekarang ni aplikasi panggilan ni dia jadi macam satu keperluan untuk kita, untuk lebih mudah lah untuk order makanan, order barang. Macam tu kot. Sekarang dengan aplikasi. So dia satu keperluan. Betul, saya setuju. Dan saya rasa makin bertambah syarikat panggilan kan. Walaupun kita kata pada awalnya bermula dengan Grab kan. Lepas tu anak-anak yang lain dah mula macam sekarang lah kita nampak. Dah macam-macam syarikat panggilan ada kan. Nak order apa, semua di hujung jari. Bagaimanakah perkhidmatan panggilan ini dapat terus dikekalkan? Mana? Hebat ni. Bagaimanakah perkhidmatan? Keselamatan. Ya, siapa tu? Mungkin dari segi keselamatan. Siapa ni? Elis. Ya, Elis. Silakan Elis. Saya rasa antara satu benda yang dia boleh lakukan untuk kekalkan perkhidmatan panggilan ni adalah dari segi keselamatan. Macam contoh, kita guna pengangkutan Grab, tapi kalau dia tak ada aspek keselamatan yang kukuh, nanti siap-siap hari bulan boleh jadi kes penculikan ke, boleh jadi kes jenayah. Ya, betul. Saya setuju. Kan? Maksudnya kuasakan, ketatkan dari segi keselamatan. Maka boleh dikekalkan kan perkhidmatan ini. Dan yang penting sebenarnya rider tu kena jujur. Itu yang penting. Sebab kita ada juga rider yang ambil kesempatan. Pemandu-pemandu Grab ambil kesempatan. Maksudnya di situ diri sendiri nak dapatkan pendapatan, tapi di sebaliknya nak melakukan jenayah kan. Macam perkhidmatan Grab kan. Kalau area nak ke KLIA tu kan sunyi, kelapa sawit apa semua sunyi, dekat situ banyak berlaku. Ada yang dibunuh, ada yang dirompak, dirogol. Itu yang saya takutlah nak naik Grab. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun kalau macam
setiap pemandu, setiap pekerja itu ada integriti dalam diri sendiri. Okey. Ada lagi nak bagi pendapat? Bagaimanakah perkhidmatan e-panggilan ini dapat terus dikekalkan? Cikgu nak tambah cikgu? Boleh tambah, silakan. Contohnya saya rasa dah ada kot benda ni. Yang ada butang apa entah dekat apps tu. Contohnya macam kalau driver Grab tu dia macam tak bawa kita ke tempat yang kita yang nak tu. Dia tekan butang tu untuk macam minta tolong. Macam tu lah. Dalam app. Maksudnya dah ada dah butang tu. At least syarikat e-panggilan itu tahu kan kita kat mana, apa berlaku kita. Maksudnya dia pun alert. Oh, faham. Baguslah. Bagus. Sebab kita sendiri pun kena pastikan phone kita selalu ada bateri kan. Betul. Sebab saya ada satu kes, tapi ni bukan Grab lah cikgu, dia Gojek. Singapura kot, dekat Singapura. Ada dia bawa dia punya penumpang tu ke tempat lain. Dia jadikan sebagai tebusan. Ya Allah, itu yang takut sekali macam tu. Jadikan tebusan. Ya Allah. Tapi alhamdulillah kat Malaysia tak ada itu lagi. Ada lagi dah. Itu sebenarnya yang menakutkan pengguna kan. Sebab memang pun kalau dia nak terus bertahan, keselamatan tu penting. Keselamatan, cepat sampai. Sebab dari segi bayaran kita tak kisah dah. Sebab perkhidmatan yang diberikan itu dah memadai dengan bayaran yang dikenakan. Kadang-kadang kita berkira kesian kadang-kadang dekat rider, abang-abang rider kita hantar makanan kadang-kadang dalam hujan awak. Marah-marah pula kenapa lambat gini. Tak apalah, kita sabar, terima kasih kerana hantar kan. Dia dapat berapa je kan, berapa ringgit je nak dapatkan. Kalau yang macam Lalamove ke rider sendiri tu lebih mahal kan. Apa beza dengan kalau kita tak join Grab dengan Foodpanda, kita buat sendiri? Siapa tahu? Maksud saya jadi rider sendiri. Lebih mahal Contohnya macam ahli keluarga yang order kat tak, dia sama je sebab cikgu order dekat aplikasi dia. Cikgu order kat aplikasi dia. Saya ingatkan lebih mahal bayaran dia. Tak, dia sebab dia ada dua jenis cikgu, delivery dan pick up. Pick up ni macam cikgu order dekat telefon, kena cikgu pergi dekat tempat tu sendiri, cikgu ambil. Ini macam cikgu order awal lah. Macam ibarat cikgu rider. Masa saya pergi tu kadang-kadang dah siap dah tengok. Orang pun rider pun datang ambil. Dia terus pergi hantar. Yang tu kalau itu siapa yang order tu? Pengguna lah. Itu delivery cikgu. Kalau pick up, cikgu sendiri yang order. Okay, so lain pula pick up dengan delivery ni. Tapi pick up tu dia ada discount lah. Dekat lagi ada discount. Harga berbeza lah kan dari segi bayaran. Tak kisahlah kan. Yang penting perkhidmatan e-panggilan ni sangat penting buat masa sekarang. Okey, baguslah. Saya pun banyak dapat ilmu tentang e-panggilan. Saya ingatkan berbeza e-panggilan dengan e-learning. Sama. Inggeris bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kita panggil e-panggilan. Okey, ya Allah. Kita habis 9 suku kan. Nanti ingatkan saya takut saya ambil masa Cikgu Sakinah kan. Okey. Tengok tu, macam-macam apps. EasyCab, Grab, kan kena ada banyak pun. Tahu benda tu. Macam-macam. Okey, settle kemahiran membaca. Jadi untuk kemahiran membaca tu, yang membaca teknik asid tu awak tak payah buat apa-apa. Saya harap awak dapat jawab 4 soalan ini. Okey, 4 soalan ini tak apa, jawapan ringkas pun. Awak jawab dalam buku dengar dan tutur boleh. Dengar dan tutur. Jawab dalam buku dengar dan tutur.
Sekejap anak saya ada kelas. Tanya abang. Tanya abang, dia ada kelas. Cepat. Dah pukul 9 ni Hasya. Cepat, tak payahlah tengok tangan awak mana ada jam. Aduh. Okey. Go. Kemahiran menulis. Tadi kemahiran membaca kan? Kemahiran menulis. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tentang e-panggilan. Saya rasa ramai yang senyap tu semuanya tahu tu. Nanti luahkan jawapan dalam soalan, dalam buku dengar dan tutur. Luahkan jawapan, tak apa. Okey. Terima kasih banyak-banyak yang bagi respon kepada cikgu hari ini. Okay. Okay, surah apa pasal ya? 3.3.1 standard pembelajaran. Menulis untuk melengkapkan maklumat dengan membuat pertimbangan yang relevan dalam pelbagai bahan. Dia suruh buat karangan ni confirm. Okey. Merangka dan menulis ayat yang lengkap yang gramatis berdasarkan bahan bagi membentuk karangan. Okey, ini kerja awak, aktiviti kemahiran menulis berdasarkan bahan yang telah dibaca dan dibincangkan. Tadi kan kita dah baca, dah bincang. Jelas menunjukkan perkhidmatan e-panggilan. Sekejap, yang 4 soalan tu tak payah buatlah dalam buku dengar dan tutur sebab saya rasa macam kesian dekat awak. Jadi hasil daripada soalan 4 soalan tadi awak boleh aplikasikan semasa menulis karangan. Jelas Jadi awak tak payah buat lah. Yang ni tak payah buat. Okay, yang 4 soalan ni tadi saya kata buat dalam dengar dan tutur kan. Sekarang tak payah. Jadi awak gunakan 4 soalan ini sebagai membantu awak menulis sebuah karangan. Jelas menunjukkan perkhidmatan e-panggilan atau lebih dikenali sebagai e-hailing mempunyai banyak kepentingan. Faedah. Pelbagai pihak juga termasuklah pihak kerajaan telah memberikan beberapa insentif bantuan kepada perkhidmatan e-panggilan ini sebagai tanda sokongan. Huraikan pernyataan di atas. Panjang karangan anda 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, buat dalam buku karangan lah. Jelas Faham ke dia nak apa ni? Soalan ni nak apa ni? Kepentingan e-panggilan. Okey. Kepentingan e-panggilan, apa lagi? Peranan pelbagai pihak. Peranan siapa? Untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada perkhidmatan e-panggilan ini sebagai tanda sokongan. Awak boleh ceritakan tentang kepentingan dan juga awak boleh ceritakan tentang peranan pelbagai pihak. Ada 2 benda awak boleh ceritakan. Okay? Ada 2 benda. Kepentingan dan juga peranan. Okey, berkaitan dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran hari ini, kita belajar kemahiran membaca tadi dan juga kemahiran menulis lah. Kemahiran menulis ni lebih kepada tugasan untuk awak buat tugasan. Dan saya harap awak dapat sesuatu hari ini berkaitan dengan e-panggilan, awak dapat tahu apa kepentingan dia dan awak sendiri pun dapat tahu e-panggilan rupanya. Awak tahu apa masalah-masalah yang dihadapi dalam perkhidmatan e-panggilan dan awak tahu dan awak boleh fikir sendiri bagaimanakah e-panggilan ini dapat diteruskan pada masa hadapan. Maksudnya awak sendiri boleh reflekskan pengetahuan awak tentang e-panggilan. Kalau siapa yang tak pernah dengar e-panggilan sebelum ni, boleh cek balik dekat YouTube, dekat Google, apa itu e-panggilan. Cikgu ni nak bebek e-panggilan apa benda, aku tak pernah tahu pun. Ataupun dalam kalangan kita sendiri pun ada yang jadi pekerja sambilan kan, kita tahu ramai. Okay. Mungkin pengalaman dan pengetahuan awak itu lebih banyak berbanding dengan kami yang sebagai pengguna sahaja. Apa-apa pun pekerjaan ataupun apa-apa yang anda lakukan, pasti jaga keselamatan, jaga diri dan jangan lupa masuk kelas kan. Nak buat apa-apa pun join lah kelas, sambil-sambil kerja tu on je lah mic,
Tak payah buka kamera pun tak apa kan. At least awak dah dapat keberkatan dekat situ. Saya tahu ramai yang terkesan sepanjang PKP ni. Tapi kalau awak cuba untuk masuk kelas, awak nak join kelas, itu awak dah usaha sebenarnya. Sambil-sambil kerja, awak dah join kelas. Tekan, tak payah on kamera dengan on mic pun tak apa, cikgu faham. Yang penting awak join, itu je yang saya nak. Ni saya ada 3 kelas, 5 Gaharu, 5 Jati dan juga 5 Meranti. Saya memang mengharapkan sebenarnya kehadiran 100%, sangat mengharapkan. Tambah-tambah kelas bahasa Melayu kan awal pagi, semua terganggu dengan tidur. Kan kita dah jadi tak betul kita punya rutin harian. Dah duduk dalam rumah. Sebab itu cikgu kata kalau ada masa petang, keluar jogging. Bukan keluar suruh pergi melepak, bukan. Jogging lah seorang-seorang kawasan rumah je. Biarlah orang nak kata apa. Kenapa? Sebab kita nak ambil angin. Kita nak ambil udara. Kita nak, tak nak lah rasa burung di dalam rumah. Kan? So daripada sini, kita dapat tahu banyak sebenarnya kepentingan panggilan. Kita dapat tahu masalah-masalah yang dihadapi dan kita pun mengharapkan satu hari nanti syarikat panggilan ini akan terus berkembang di Malaysia dan juga di kawasan-kawasan pedalaman sana. Tapi dekat sana kita fikir perkara lain pula kan. Dia orang tak ada duit, nak bayar kos perkhidmatan, kesian juga. Kita kurangkan kos lah. Maka syarikat-syarikat panggilan ini tidak boleh mengambil kesempatan terhadap pemandu juga. Maksudnya jangan hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Okey. Terima kasih. #duduk rumah. Okey. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Berapa dah? Local cikgu. Ha? Local yang cikgu buat tu. Local? Sloker. Lokus? Seloker. Seloker. Ya? Itu kena hantar pula. Send. So kita dia saya lupa lah cikgu. Macam mana? Send dekat group Telegram. Sloker tu macam mana cikgu? Sloker tu macam mana? Sloker tu dia macam happy. Dia macam aduhai malang pak kaduk, ayamnya menang komputer gadai, ada nasi dicurahkan. Dia macam sekali dengan gendang. Awak pulang ke buluran. Jadi maksudnya dekat sini awak boleh baca lah. Dulu dan kini sudah berbeza, makan di kedai jadi budaya, gerai restoran dan juga kafe. Ada yang biasa, ada yang hipster. Ambil nafas dulu kat situ. Tepuklah dada, tanya selera, berbagai-bagai hidangan menarik. Maksudnya awak ambil 4-4 tu dulu pun boleh. Nak ambil 2-2 pun boleh. Local dia macam happy lah. Dia lebih kepada happy. Dia tak ada macam syair tersebutlah kisah. Awak tidur nanti. Tak, dia lebih rancak. Nanti send dekat group. Cuba. Best local ni. Pada muka surat 117, sikit je tu, pendek je. Ada laksana kurus nakos, salah disebut, lidah terbelit. Jangan lupa hantar yang kafe tu. Cipta kafe tu. Kafe hipster tu yang menjadi idaman. Buatlah macam mana pun, nak buat klasik ke, nak buat style kampung ke, lagi best. Sebab tugasan-tugasan macam ni memang saya guna untuk TP lah. Untuk PBB awak. Untuk TP awak lah. Sebab ramai tak hantar lagi tu. Tolong hantar. Ambil masa. Ada soalan tak nak tanya, jangan lupa isikan kehadiran. Ya Allah, 9 suku sudah.
isikan kehadiran. Terima kasih semua sudi masuk kelas cikgu hari ini. Cikgu doakan semua yang masuk hari ini dapat A+ dalam bahasa Melayu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sorry ambil masa. Jangan lupa isi kehadiran. Ya, terima kasih Peyi, Ashwin, Hassan. Hassan ni saya tak berkenalan lagi. Amira, Adam, Hazim, Imran, Darwish, Arni, Kazro. Kazro ada. Divya, terima kasih. Syiangi, Alice. Terima kasih, terima kasih, terima kasih masuk kelas saya. Okey, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, sama. Paul. Oh, Anik pun ada. Terima kasih Anik. Terima kasih. Okey, bye. Nanti awak nak masuk kelas sains kan? Deviani, bye. Leong, bye. Husna. Wajnavi. Terima kasih. Bye.